Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pelajar. Kita jumpa lagi pada hari ini 7 bulan 12 2020. Hari ini saya akan menerangkan dengan lebih lanjut berkaitan dengan tema 3, iaitu nasionalisme dan pembentukan negara bangsa. Kita telah melihat gerakan nasionalisme bermula dengan konsep nasionalisme dan juga faktor-faktor kemunculan gerakan nasionalisme di tanah Melayu khususnya sebelum Perang Dunia Kedua. Dan hari ini saya akan sambung untuk memberi penjelasan tentang gerakan persatuan kelab yang berkaitan dengan agama, ekonomi, sosial dan juga politik. Okey, jadi bersama saya untuk meneruskan PDPC kita pada hari ini. Terima kasih. Membincangkan sebab penubuhan dan matlamat gerakan persatuan kelab dan kesatuan yang mendukung gerakan nasionalisme. Pertama, gerakan Islamia. Yang kedua, persatuan dan kelab negeri-negeri Melayu. Dan yang ketiga, kesatuan Melayu Muda. Ketiga-tiga gerakan ini kita lihat sebelum Perang Dunia Kedua ataupun sebelum zaman pendudukan Jepun. Gerakan yang pertama adalah gerakan Islah ataupun pan-Islamis. Gerakan ini dikenali sebagai kaum muda yang dipelopori oleh golongan berpendidikan agama ataupun Arab ataupun dari Timur Tengah, iaitu pelajar-pelajar tanah Melayu pada waktu itu yang melanjutkan pelajaran di Timur Tengah, khususnya di Mesir. Dia menyebarkan idea reformis dari Timur Tengah ke tanah Melayu. Itulah gerakan Islah Islamiyah. Gerakan ini diketuai oleh Syed Sheikh Al-Hadi, Syekh Muhammad Tahir Jalaluddin, Haji Abbas Muhammad Taha. Mereka mendapat pendidikan di Timur Tengah, khususnya di Universiti Al-Azhar, Mesir. Matlamat perjuangan kaum muda ialah yang pertama, menuntut ilmu pengetahuan, keduniaan dan juga akhirat. Jadi ilmu dunia dan ilmu akhirat serentak, dua-dua perlu dipelajari. Yang kedua, meningkatkan kemajuan orang Melayu. Yang ketiga, menceburi bidang perniagaan. Dan yang keempat, menggalakkan orang Melayu terlibat dalam perniagaan. Dan yang kelima, meningkatkan taraf ekonomi orang Melayu pada waktu itu. Jadi apa yang ditekankan oleh kaum muda pada waktu itu adalah memperjuangkan nasib orang Melayu yang boleh berubah melalui pendidikan. Dan mereka percaya melalui pendidikan perlu seimbang antara pendidikan dunia dan juga pendidikan agama ataupun akhirat. Untuk memberikan orang Melayu pada waktu itu bersaing dengan kaum-kaum lain dari segi ekonomi terutamanya. Jadi mereka menekankan kepada pengamalan ajaran Islam yang sebenar, itu berasaskan kepada Al-Quran dan hadis. Gerakan pan-Islamis bermatlamat dalam perjuangan mereka menyeru orang Melayu supaya kembali kepada ajaran Islam sebenar, menentang ajaran khurafat dan bid'ah yang menyeleweng daripada ajaran dan akidah Islam sebenar. Mengikut apa yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis, itulah yang diperjuangkan oleh kaum muda, mengikut apa yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis dan kembali kepada Al-Quran dan sunnah yang sahih, untuk mendapatkan supaya umat Islam tidak hanya menumpukan kepada akhirat tetapi juga dunia. Ini keseimbangan antara dunia dan akhirat itu yang diperjuangkan oleh kaum muda pada waktu itu. Mereka juga memperjuangkan tentang emansipasi wanita, iaitu wanita perlu meningkatkan ilmu untuk memajukan diri mereka sendiri, meninggalkan amalan tradisi di mana wanita hanya duduk di rumah saja ataupun duduk di dapur. Meningkatkan taraf wanita sama seperti lelaki dari segi pembangunan negara dan sebagainya. Dan mereka juga bermatlamat untuk membebaskan diri dan negara daripada penjajah. Bersatu untuk memajukan diri supaya dapat menentang penjajah. Itulah antara matlamat perjuangan kaum muda yang dipelopori oleh
ulama-ulama ni yang mendapat pendidikan dari Timur Tengah, khususnya Universiti Azhar di Mesir, dan seterusnya menyampaikan kepada penduduk tanah Melayu pada waktu itu, khususnya di negeri Selat ni, di Melaka, Pulau Pinang dan juga di Singapura. Itulah usaha yang dibuat oleh kaum muda yang berbeza atau bertentangan pendapat dengan kaum tua. Dan kaum muda mempunyai majalah dan surat khabar mereka sendiri untuk memperjuangkan idea-idea pan-Islamis ataupun idea-idea islah ataupun pembaruan yang diperjuangkan oleh kumpulan ini ataupun kaum muda. Kaum muda menggunakan dua kaedah dalam perjuangan mereka. Pertama, secara langsung, iaitu melalui media seperti majalah dan surat khabar, khususnya akhbar dan majalah kaum muda, itu Al-Imam dan Raca, Irang Zaman dan Saudara, di mana dalam surat khabar dan majalah ini mereka menyampaikan idea-idea reformis, idea-idea pembaruan ini, supaya apabila pembaca-pembaca pada waktu itu membaca, dan mereka akan mendapat memahami apa dia pan-Islamis ataupun idea-idea pembaruan yang diperjuangkan oleh kaum muda. Selain itu, terdapat juga mereka menulis dalam cerpen, novel dalam bentuk sastra seperti Hikayat Faridah Hanum, Hikayat Nur Ain, yang membangkitkan perjuangan emansipasi wanita untuk mempunyai keinginan untuk maju di masa ke depan. Wanita juga sama taraf dengan lelaki yang perlu sama-sama berjuang untuk memajukan umat Islam pada waktu itu. Kaedah yang kedua dalam perjuangan mereka adalah secara tidak langsung, melalui madrasah atau sekolah yang dibina untuk menyampaikan ilmu dunia dan juga ilmu akhirat kepada para pelajar pada waktu itu. Jadi dalam pengajaran mereka menerapkan idea-idea reformis, idea-idea pembaruan ini, supaya perjuangan mereka itu dapat diperkembangkan lagi kepada pelajar-pelajar generasi muda pada waktu itu. Ini adalah kaedah secara tidak langsung. Jadi ada dua kaedah yang digunakan oleh kaum muda dalam memperjuangkan idea-idea reformis, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung, dalam menyampaikan pembaruan dan perubahan yang perlu dibuat oleh umat Islam pada waktu itu untuk maju ke hadapan. Itulah yang diperjuangkan oleh kaum muda, dan sudah pasti idea dan perjuangan mereka ini mendapat tentangan daripada kaum tua, iaitu ulama-ulama lama yang sebelum ini. Perjuangan kaum muda, seperti saya katakan tadi, mendapat tentangan daripada kaum tua, iaitu ulama konservatif ataupun ulama tradisional yang wujud lebih awal daripada ulama-ulama muda ini yang dipanggil kaum muda. Mereka menentangi ataupun memusuhi pembaruan-pembaruan agama yang cuba dibawa oleh kaum muda. Bertentangan dengan idea-idea mereka sebagai ulama tradisional. Kedua, idea-idea nasionalisme kaum muda bagi mereka adalah sesuatu yang bercanggah dengan idea-idea kaum tua. Jadi dalam ketubah-ketubah jemaat, dalam ceramah-ceramah agama, dalam akhbar dan juga majalah yang ditubuhkan oleh kaum tua seperti Pengasuh, Lidah Benar dan Panduan, cuba menangkis sebarang idea-idea pembaruan yang dibawa oleh kaum muda. Ini yang menjadi polemik pada waktu itu antara kaum muda dan kaum tua dalam menyampaikan idea-idea perjuangan mereka. Peranan dalam memupuk kesedaran ini mendapat tentangan daripada kaum tua. Jadi ini sebanyak telah merangsangkan kebangkitan nasionalisme di tanah Melayu pada waktu itu melalui gerakan agama. Mulai tahun 1900 hingga tahun 1906, apabila adik-adik kaum muda ini sampai ke tanah Melayu. Jadi sudah pasti adik-adik baru ini bertentangan dengan adik-adik lama yang diperjuangkan oleh kaum tua. Itu yang berlaku pada waktu itu, dan kebanyakan penduduk tanah Melayu pada waktu itu untuk memahami, mengetahui lebih lanjut tentang adik-adik kaum muda, mereka terpaksa membeli majalah ataupun surat khabar yang terdapat di negeri Selat. Ini misalnya di Melaka, di Pulau Pinang ataupun di Singapura, sebab mereka dilarang, kaum muda ini tidak dibenarkan oleh ulama kaum tua di negeri Melayu yang lain untuk menyampaikan khutbah, memberikan idea-idea ceramah berkaitan dengan idea-idea pan-Islamis. Jadi itulah tempat ataupun wadah yang mereka ada untuk memperjuangkan adik-adik kaum tua, kaum muda ini ataupun pan-Islamis ini, melalui sama ada surat khabar atau majalah yang mereka terbitkan.
juga melalui madrasah yang mereka tubuhkan. Yang madrasah ini juga banyak terdapat di Negeri Selak, di Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Okey, itu adalah tahap yang pertama, yang dipanggil kaum muda. Ini perjuangan agama yang bersifat kepada sosial ekonomi untuk memajukan orang Melayu pada waktu itu, menyedarkan orang Melayu pada waktu itu untuk meningkatkan taraf hidup mereka, khususnya dengan mempelajari. Ini bukan hanya ilmu akhirat tetapi juga ilmu dunia. Dan satu lagi, mereka juga memberi semangat kepada orang-orang Melayu pada waktu itu untuk terus sama berniaga, melibatkan diri dalam bidang perniagaan ini supaya mereka dapat bersaing dengan kaum-kaum lain, tidak hanya bergantung pada pertanian ataupun menjadi nelayan sahaja. Itu antara idea yang dikemukakan oleh kaum muda pada waktu itu. Okey, yang kedua kita lihat gerakan oleh kesatuan dan juga persatuan, sama ada kelab ataupun kesatuan-kesatuan ataupun satuan negeri. Okey, tujuan penubuhan persatuan ataupun kesatuan ataupun kelab di peringkat negeri-negeri, khususnya di negeri Melayu pada waktu itu adalah untuk memberi kesedaran, membentuk persatuan bermula pada akhir abad ke-19. Okey, kesedaran yang tubuh, itu tujuan utama penubuhan persatuan ataupun kesatuan, kelab dan sebagainya adalah untuk membentuk persatuan bermula pada akhir abad ke-19. Tumpuan diberi kepada aspek kebajikan sosial, pelajaran dan sukan. Kerana ketika itu minat ke arah politik dan perjuangan kebangsaan masih belum wujud. Meningkatkan tahap sosial dan ekonomi rakyat tempatan sekitar tahun 1927 dan 1936. Ini adalah peringkat yang kedua. Antara kesatuan ataupun persatuan ataupun kelab yang awal adalah Kesatuan Melayu Singapura, KMS. Kesatuan Melayu Singapura ditubuhkan di Singapura pada tahun 1926. Diketuai oleh Muhammad Yunus bin Abdullah bersama dengan Tengku Abdul Kadir, Imam Haji Muhammad Yusof dan Embuh Suluh. Mereka telah mewujudkan satu kesatuan Melayu Singapura, di mana pertubuhan awal orang Melayu yang bercorak separa politik pada waktu itu. Matlamat utama Kesatuan Melayu Singapura adalah untuk mewujudkan kerjasama dan perpaduan di kalangan orang Melayu di Singapura khususnya. Memberi tumpuan serta membaiki kedudukan. Antara kejayaan yang dicapai oleh Kesatuan Melayu Singapura pada waktu itu, di mana pada tahun 1928 Kerajaan British telah menubuhkan sebuah pertempatan khas bagi orang Melayu di Singapura. Ini dikenali sebagai Kampung Melayu. Kedua, mereka memperoleh tanah seluas 620 ekar daripada Kerajaan British pada waktu itu sebagai kawasan penempatan orang Melayu. Ketiga, memberi ilham kepada pemimpin Melayu di negeri lain, khususnya di Tanah Melayu, untuk menggunakan persatuan sebagai alat untuk perjuangkan kepentingan orang Melayu pada waktu itu. Jadi penubuhan beberapa cawangan di Tanah Melayu seperti di Melaka dan juga di Pulau Pinang, Kesatuan Melayu Singapura ini telah menyemarakkan lagi kebangkitan nasionalisme di Tanah Melayu pada waktu itu. Persatuan-persatuan negeri atau kelab yang ditubuhkan dalam tahap kedua gerakan nasionalisme ini, seperti pada September 1937, pemimpin-pemimpin Kesatuan Melayu Singapura telah mengadakan perjumpaan di Melaka dan seterusnya membuka cawangan Kesatuan Melayu Singapura di Melaka dan juga di Pulau Pinang pada waktu itu. Yang kedua, Persatuan Melayu di Perak, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Kelantan telah ditubuhkan. Jadi mereka mempunyai matlamat yang jelas, iaitu untuk menjaga dan memajukan kepentingan orang Melayu pada waktu itu. Kedua, pemimpin persatuan ini kebanyakannya terdiri daripada golongan istana dan juga golongan elit atau bangsawan yang pro kepada British. Jadi matlamat mereka juga jelas untuk memperbaiki kedudukan orang Melayu dari segi ekonomi dan sosial pada waktu itu. Jadi jelas kesatuan atau persatuan dan juga kelab yang ditubuhkan di Tanah Melayu dan juga di Singapura pada waktu itu pada tahap yang kedua ini pro kepada British
dan mereka hanya mahukan perubahan dari segi sosial dan ekonomi supaya taraf hidup dan kedudukan orang Melayu pada waktu itu lebih baik, dan British perlu membuat sesuatu untuk memperbaiki keadaan ini. Itulah antara yang diperjuangkan oleh persatuan-persatuan negeri dan juga kelab pada tahap yang kedua ini, iaitu sebelum Perang Dunia Kedua meletus. Persatuan Melayu Negeri banyak ditubuhkan pada waktu ini. Seperti yang saya sebutkan sebelum ini, Persatuan Negeri Selangor, Perak, Kedah, Kelantan, Terengganu, Johor dan sebagainya. Persatuan-persatuan Melayu Negeri ini pertama diterajui oleh golongan istana ataupun golongan bangsawan yang cenderung untuk menyokong pemerintahan British. Mereka sanggup dan bersedia untuk bekerjasama dengan British, usulnya untuk memajukan orang Melayu pada waktu itu. Kedua, wujudnya perasaan cemburu dan semangat kenegerian yang hebat di antara negara-negara ini. Mereka bersaing untuk walaupun pada waktu itu mereka lebih bersifat kenegerian, semangat negeri itu kuat pada waktu ini, tapi mereka memperjuangkan nasib orang Melayu pada waktu itu, khususnya dari segi perubahan ekonomi dan juga perubahan sosial. Dan bekerjasama dengan British pada waktu itu. Pada tahun 1930, majalah pengasuh telah mencadangkan supaya ditubuhkan persatuan yang bersifat kebangsaan yang dinamakan sebagai Persatuan Melayu Semenanjung, tetapi tidak mendapat sambutan pada waktu itu. Pada April 1934, PASPAM, iaitu Persatuan Persuratan Melayu, telah diasaskan oleh Akbar Saudara untuk memajukan minat orang Melayu dalam semua lapangan kehidupan. Jadi mereka perlu ada satu persatuan ataupun kesatuan yang dapat menyuarakan pendapat orang Melayu pada waktu itu, supaya mereka dapat membuat tuntutan kepada pihak British supaya keadaan taraf hidup mereka dan keperluan-keperluan ekonomi yang lain seperti pekerjaan, peluang pendidikan dan sebagainya menjadi lebih baik daripada sebelum ini. Itu yang diperjuangkan oleh kelab dan persatuan negeri pada waktu itu. Peringkat yang ketiga, sebelum Perang Dunia Kedua, gerakan nasionalisme ini kita boleh lihat Kesatuan Melayu Muda. Kesatuan Melayu Muda menggabungkan semua orang Melayu tanpa mengira negeri asal untuk mempertahankan, melindungi dan memperjuangkan hak dan kepentingan bangsa Melayu pada waktu itu. Itu antara tujuan utama penubuhan Kesatuan Melayu Muda pada waktu itu, khususnya lewat tahun 1930-an. Yang kedua, menghindarkan orang Melayu dari ditindas oleh kaum lain. Tujuan yang lain penubuhan KMM ini adalah untuk memperjuangkan kemerdekaan tanah Melayu, seterusnya bergabung dengan Indonesia untuk mewujudkan Indonesia Raya. Akhbar Waqta Melaya dan juga Majlis untuk menyalurkan pandangan dan menjebarkan dasar-dasar perjuangan Kesatuan Melayu Muda pada waktu itu. Mereka telah menubuhkan beberapa cawangan di seluruh tanah Melayu dengan dipelopori oleh pelajar-pelajar daripada Maktab Perguruan Sultan Idris pada waktu itu. Jadi idea-idea Kesatuan Melayu Muda ini adalah Kesatuan Melayu yang pertama yang mempunyai matlamat politik yang jelas, iaitu memperjuangkan kemerdekaan tanah Melayu, tetapi mereka mahu bergabung dengan Indonesia melalui kesatuan yang dipanggil Indonesia Raya. Apa yang kita boleh simpulkan daripada pengajaran ataupun penerangan saya pada hari ini berkaitan dengan gerakan nasionalisme di tanah Melayu sebelum Perang Dunia Kedua. Kesimpulan yang pertama kita boleh buat, di mana penubuhan persatuan-persatuan bercorak politik sebelum Perang Dunia Kedua telah berjaya membangkitkan sedaran kebangsaan di tanah Melayu. Jadi bibit-bibit keinginan untuk merdeka itu telah mula ditanam, khususnya apabila tertubuhnya Kesatuan Melayu Muda pada waktu itu. Yang kedua, selepas Perang Dunia Kedua, kita lihat lebih banyak persatuan dan kelab ditubuhkan yang didorong oleh perubahan untuk membuat ataupun menuntut pembaharuan dari segi taraf hidup, dari segi peluang mendapat pekerjaan, peluang untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Begitu juga perjuangan-perjuangan agama yang diutarakan dan dibawa oleh kaum muda melalui dasar-dasar ataupun pembaharuan Islam yang dipanggil
reformasi ataupun pembaruan ataupun gerakan Islah pada waktu itu telah sedikit sebanyak memberi kesedaran kepada orang Melayu terutamanya untuk bangkit, memperbaiki hidup mereka, taraf hidup mereka, menuntut hak mereka dan memperbaiki diri mereka dengan mendalami Islam yang sebenar, bukan hanya melihat kepada hanya bergantung kepada fahaman-fahaman lama, tetapi melihat keseimbangan antara dunia dan akhirat sebagai madah perjuangan mereka pada waktu itu. Jadi perkembangan gerakan nasionalis ini telah menjadi semakin kuat selepas Perang Dunia Kedua, khususnya selepas zaman pendudukan Jepun. Jadi penjajah Jepun di tanah Melayu telah membangkitkan lagi kesedaran kebangsaan dan keinginan mereka untuk merdeka. Jadi kita akan sambung lagi PDPC ini nanti untuk melihat gerakan nasionalisme selepas Perang Dunia Kedua dan seterusnya membawa kepada kemerdekaan tanah Melayu pada tahun 1957. Okey, kita jumpa lagi.